Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin wa ja'ala fiha qurrata a'yun sayyidil mursalin wa ruknan min arkanid din wa ja'ala fiha jannatil ajilatil muhibbin. As-salatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati saf kepimpinan Surau An-Nur yang dikasihi Tuan Imam, para pemimpin masyarakat, para asatizah, para jemaah yang dimuliakan, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ni kita sambung pengajian kita menggunakan kitab Zainul Insan, atau dengan maksud perhiasan manusia. Jadi kuliah kita yang lepas kita berhenti pada anggota lidah. Anggota lidah berkaitan dengan bergurau-gurau. Itu selesai dah kot, insyaAllah. Maknanya bergurau ni agama raikan boleh, tetapi dengan syarat-syarat yang tertentu. Berlebih gurau boleh membawa kepada gelapnya hati, matinya hati, dan juga mungkin boleh jatuh kepada derhaka. Maknanya gurauan yang melakukan maksiat. Contoh kita bagi dulu, bergurau pakai pakaian wanita, lelaki memakai pakaian wanita. Gurau je, tapi dari segi hukum haram. Jadi bergurau tu ada batas dia. Selesai kot insyaAllah. Jadi malam ni kita masuk pada perkara yang ke-9, muka surat 21. Ada PDF boleh tengok ataupun flip flip. Iaitu anggota perut, anggota zahir perut. 7 anggota zahir kita bincang dalam kitab ni. Mula daripada mata, kemudian telinga, kemudian lidah, kemudian tangan, kaki, perut, kemaluan. 7 anggota zahir ni. Jadi perut ni satu anggota baru yang kita masuk malam ni. Soalan, apakah peranan perut? Dia bukan nak cerita perut ni besar ke kecil tak. Dia nak cerita peranan perut ni untuk agama dan untuk dunia. Jawapannya, peranan perut terkadanglah di dalamnya untuk mengolah makanan dan minuman yang diisi ke dalamnya. Ni yang benda nak masuk dalam perut kita ni. Perut ni dia akan cerna makan, dia akan mengolah makan. Kalau kita guna bahasa kita, hadam makanan tu. Sama ada dia menjadi tenaga ataupun menjadi kumbahan, najis, peluh, kencing. Tu perut. Jadi yang masuk dalam perut kita akan dihadam, akan dicernakan. Sebab tu ada dalam kajian kesihatan, ada tempoh-tempoh tertentu perut ni dia apa yang masuk tu dia cepat menyerap. Terutamanya kalau kita lepas buat aktiviti berat. Contoh macam kita kayuh, katalah 50 km, ataupun kita berlari, atau kita main futsal. Habis tu saja dalam tempoh 30 minit hingga 60 minit merupakan disebut dengan istilah golden window. Kat situ waktu tu masa yang cepat badan ni akan menyerap apa yang masuk dalam badan. Sebab tu kalau boleh, lepas kita buat aktiviti berat ni, kalau boleh jangan kita makan makanan-makanan yang banyak mudarat lah, kolesterol ke apa. Banyakkan ambil karbohidrat, protein dan sebagainya, supaya itu lebih cepat dan dia membina tenaga ataupun tidak jadi sisa lemak dan sebagainya. Ni kajian lah sedikit dibuat. Jadi perut tu fungsi dia, untuk apa ni? Bagi kepentingan tubuh badan, supaya ia dapat kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan dia. Sekadar untuk meluruskan tulang belakang. Hak kita makan ni sekadar untuk meluruskan tulang belakang, bagi lurus. Orang kalau lapar ni badan dia bengkok. Kalau kita tengok orang yang kebuluran ni macam mana keadaan dia? Kalau kat Afrika tu kan, bengkok badan dia. Pasal tak ada makanan, tak ada tenaga. Jadi kita orang Islam ni makan untuk meluruskan belakang kita, supaya kita boleh beribadah, diberikan kekuatan untuk beribadah kepada
kepada Allah. Itu maksud ataupun tujuan anggota perut. Allah bagi pinjam amanah perut ni, kita balik pada Allah untuk ibadah kepada Allah dengan apa yang kita makan. Ya? Baik. Lanjutan soalan. Bagaimanakah caranya memelihara perut itu daripada maksiat? Bagaimana cara nak pelihara perut daripada maksiat? Ingat lagi tak takrif maksiat? Orang tanya maksiat tu apa? Maksiat tu perkara yang melanggar perintah Allah. Itu maksiat. Apa saja, kecil atau besar, zahir ataupun yang tersembunyi, asalkan ia melanggar perintah Allah Ta'ala, maka maksud kepada maksiat. Jadi perut boleh buat maksiat tak? Ya, perut, anggota perut ni boleh bawa maksiat, ya, melanggar perintah Allah Ta'ala. Jadi soalan tadi, bagaimana cara memelihara perut daripada buat maksiat? Guna perut ni, isi makan dalam perut kita, minum dalam perut kita ni, sehingga kita melanggar perintah Allah Ta'ala. Bagaimana cara kita nak protect, kita nak elak? Maka pengarang kitab mendatangkan huraian kepada persoalan ini, iaitu perut hendaklah dipelihara daripada makanan yang haram. Pertama sekali nak elak daripada buat maksiat, jangan makan makanan yang haram. Nanti kita tengok haram yang macam mana. Dan yang syubhah, dua ni, haram dan syubhah, Kerana itu syarak menyuruh supaya makan yang halal itu dicari dengan bersungguh-sungguh. Syarak ni apa? Syarak, apa makna syarak? Syarak apa? Kalau orang tanya syarak apa? Syarak ni hukum Allah. Syarak apa dia? Hukum Allah. Hukum Allah bukan sejak zaman Nabi Muhammad saja. Sejak daripada zaman Nabi yang terdahulu, Nabi Adam, sampailah zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nama hukum syarak. Cumanya kita umat Nabi Muhammad ni, apabila turunnya Al-Quran, memansuhkan syariat hukum-hukum yang sebelum itu. Contoh dia syariat umat Nabi Musa, syariat umat Nabi Adam, anak-anak Adam, cucu-cucu Adam boleh berkahwin selang adik-beradik. Turunnya Al-Quran, tak boleh dah setakat tu ya. Boleh tak kahwin adik-beradik? Tak boleh setakat. Jadi kita ni, turunnya Al-Quran telah memansuhkan sebahagian daripada syariat umat-umat Nabi yang terdahulu. Jadi syarak ni kalau kata, bila kita sebut kerana itu syarak menyuruh supaya makan yang halal, maknanya Allah yang suruh. Perintah Allah, hukum Allah yang suruh supaya cari makanan yang halal dengan bersungguh-sungguh. Bukan sambil lewa, ni benda yang nak masuk dalam perut ni, takut jadi kesan yang, akibat yang buruk yang akan disebutkan di hujung kitab kita ni. Seperti sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul halali faridatun ala kulli muslim. Kita biasa dengar hadis talabul ilm faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib ke atas setiap orang Islam. Dalam hadis ni disebut menuntut yang halal ataupun makna mencari yang halal adalah wajib, faridah ala kulli muslim. Kalau sebut dalam hadis, muslim itu membawa juga muslimah, maknanya orang perempuan. Perintah ni bukan hanya kepada lelaki Islam tetapi juga perempuan Islam. Wajib mencari makanan yang ataupun perkara yang halal. Itu kewajipan orang Islam. Itu kewajipan kita tu. Ya. Ini Nabi sebut sallallahu alaihi wasallam. Baik, lanjutan soalan. Itu tadi dalil dia. Apa pandangan Al-Imam Al-Ghazali dalam perkara halal? Pertama sekali, Imam Ghazali, pandangan Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, dia sebut perkara ni secara detail. Apa pandangan Imam Ghazali? Pengarang kitab ni dia ambil daripada kitab-kitab yang lebih besar karangan Imam Ghazali. Pandangan beliau tentang perkara halal. Pertama sekali halal. Katanya Al-Imam Ghazali berpendapat bahawa yang halal itu banyak. Betul tak? Atas dunia ni banyak yang halal. Dan engkau tidaklah diwajibkan supaya yakin bahawa sesuatu itu adalah halal hingga pada batinnya. Agama tak suruh kita selidik perkara yang halal tu sampai terlalu mendalam sangat. Kerana yang dituntut kepada kita bukan untuk disebutkan mencari sesuatu yang halal hingga ke peringkat batin, tak. Kata Imam Ghazali, tetapi yang wajib ke atas kita memelihara daripada sesuatu yang haram. Hak tu lebih utama, kerana perkara yang halal ni banyak dan tak dituntut kepada kita untuk terlalu menyelidiki.
Ini dari segi hukum lah. Nanti kita akan tengok hukum dari segi yakni harus, dan juga hukum dari segi wara'. Ini dari segi tasawuf, pandangan tasawuf. Jadi kata Imam Ghazali, yang halal itu banyak dan engkau tidaklah diwajibkan supaya yakin. Yakin apa dia? Yakin. Yakin maksud dia adalah terhasil ianya kepastian yang jazam. Kalau kita ambil persen tu 100%. Yakin dalam bab akidah tu wajib. Yakin dalam bab akidah itu wajib. Tak boleh ada rasa beriman kepada Allah tu kita rasa separuh yakin, ataupun kita ada sedikit rasa zan, ataupun sedikit rasa syak, ataupun dan seumpamanya. Tak boleh. Tetapi dalam perkara furu', pada perkara-perkara untuk zan itu dibenarkan dalam agama. Jadi dalam pandangan Imam Ghazali, dia mengatakan bahawa tidaklah diwajib supaya yakin, taklah sampai 100% kita nak cari benda tu halal, tetapi yang paling penting protect diri kita daripada mengambil yang haram. Itu yang banyak sekali tu. Atau engkau sangka bahawa ia adalah haram, ataupun kita lindung daripada yang kita sangka, zon tu. Zon ni kalau ikut faham dia, maksud dia adalah keputusan yang lebih berat kepada yakin lah. Maknanya kalau 50% tu dia lebih lagi, 55%. Kalau 100 tu 55 45. 55 tu adalah zon. Maknanya dia lebih kepada yakin, ya. Maknanya kita dituntut untuk bersungguh mencari yang memastikan diri kita terpelihara daripada perkara-perkara yang haram. Jelas setakat ni tuan-tuan? Sahabat-sahabat, jelas ini tuntutan kita. Sebab ada orang nanti kita tengok dia sangat teliti dalam perkara halal, maka dia akan selidik sehingga membawa perkara yang agama larang. Contoh dia, satu orang bagi dia pemberian, dia tak kenal kawan tu, dia bagi contoh, dia bagi makan, kita pun tengok dia ni halal tak halal, dia ni kerja apa tau. Jadi kita tolak pemberian dia dengan kita bersangka-sangka bahawa kita tak yakin lagi. Agama tak suruh sampai macam tu. Kalau orang tu orang soleh, kita disunatkan ambil. Tapi kalau ada orang fasik sekalipun, dia ada syarat-syarat dia sebut, nanti Imam Ghazali sebut, nanti insya-Allah sampai. Itu maksud dia, faham tak? Maksudnya taklah sampai kata orang bagi kita benda, kita nak kena tengok dulu dia ni kerja apa, kan? Baru kita nak ambil. Tak. Nanti dia akan menyebabkan orang tu liar hati dia, bersangka-sangka, ataupun dia akan kecil hati dengan kita, ataupun dia akan terasa hati dengan kita. Ini agama tak suruh lah sampai peringkat tu. Yang penting kita wajib untuk pelihara diri kita daripada yang haram, ataupun sesuatu yang kita sangka bahawa ia adalah haram. Itu yang wajib ke atas kita. Baik. Soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan sesuatu itu diketahui dengan yakin akan halalnya? Mula sekali dia sebut tentang halal. Apa maksud kita yakin ni halal ni? Maka jawapannya, sesuatu itu diketahui dengan yakin akan halalnya ialah dengan jalan-jalan tertentu. Umpamanya seperti berikut. Ini benda yang halal. Contoh dia, kata pengarang kitab, halal barang yang didapati daripada berburu, halal. Yang keduanya, halal barang yang dapat daripada hutan yang tidak berpunya. Contohnya kayu. Masuk hutan ambil kayu, boleh tak boleh? Hutan yang tidak berpunya, boleh tak? Kayu ni tak ada nilai sangat. Contoh dia, ada pokok hutan. Pokok tu kalau kita bawa balik jadi perhiasan kat rumah kita, boleh tak kita ambil pokok ataupun bunga hiasan di hutan tu bawa balik kat rumah kita? Ini soal hukum ni, boleh ke tidak? Siapa biasa masuk ni, naik broga ni, pergi ambil benda kat broga bawa balik, ambil, oi cantik pula, bawa balik. Dan kita ketahui benda tu tidak berpunya, tak ada hak milik, tak ada siapa, maka hukumnya harus. Contoh kita pergi hutan, kita nampak satu pokok ataupun hiasan hutan tu, kita bawa balik letak kat rumah kita, tu hutan tu tak ada orang punya, maka hukum asalnya harus. Melainkan adanya halangan-halangan yang tertentu, contohnya digazetkan sebagai kawasan larangan. Contoh dia Jabatan Perhutanan ataupun Perhilitan gazetkan bahawa kawasan ni adalah kawasan sekian-sekian kerajaan, dilarang masuk, menceroboh akan ditembak.
Jadi tuan-tuan ceroboh pun tak boleh lagi ambil benda kat dalam. Itu adalah pengecualian. Tetapi secara asalnya kalau kita pergi nampak saja, kita bawa balik, hukumnya harus. Ya tuan. Kalau ia terjumpa durian dalam hutan tu yang kita tak tahu. Yang tidak berpunya. Yang tidak berpunya. Tapi kita tak tahu siapa yang punya. Nak makan durian lah ni. Kat lagi belanja dia makan. Kat Mantin ada kot lagi. Dia cerita durian malam. Hutan cek durian tu lah. Durian Belanda tu. Dia hukum dia tengok adakah ia berpunya ataupun tidak. Okey. Kalau yang tanam tu memang dia punya, kena minta izin. Dia ada perbahasan tentang tanaman yang ditanam oleh orang. Apa pun itu hak orang. Tetapi kalau ditanam atas tanah orang lain tu kesalahan dia bertanam atas tanah orang lain. Faham lah? Ini maksudnya yang dalam kitab sebut halal barang yang didapati daripada hutan yang tidak berpunya. Yang tak boleh kita masuk rumah orang, kawasan taman rumah orang. Bahkan ulama kata kalau kita pergi kawasan rumah orang, kita nak bau bunga dia pun kita minta izin. Ini akhlak sebenarnya, akhlak. Ini tak tuan-tuan, bukan bau bunga saja, tuan rumah tak ada je dengan bunga hilang. Tahu-tahu hilang. Ada orang macam tu. Cantik pula lah, dia ambil satu. Tak boleh. Tetapi kalau tiada berpunya, hukumnya harus. Ada orang kata habis kalau ambil barang kat hutan nanti ada benda ikut, itu nombor 2 lah tuan. Itu lain cerita lah. Itu rezeki kamu lah. Ambil batu sungai ke, lagi pergi Gunung Ledang ke apa, itu wallahu alam, itu saya tak mau ulas. Itu ada ahli dia. Saya bukan ahli dia, tak mau cerita nah. Tapi kita cerita tentang maknanya kata pengarang kitab ni, benda yang diketahui yakin akan halalnya, benda buruan, berburu kita dapat tu halal kan. Tembak rusa kat hutan dapat rusa gitu, haram ke? Tak haram. Buruan boleh. Hutan apa, ayam hutan ke apa sebagainya. Yang keduanya halal barang yang dapat daripada hutan yang tidak berpunya, seperti kayu, dia bagi contoh kayu lah, hukumnya harus, melainkan ianya ada hak milik seseorang. Kalau dia tanaman liar boleh, harus ambil saja. Kerana kunci kata dia adalah bukan milik ataupun hak milik orang. Yang ketiganya, harta yang didapati daripada pusaka, mak bagi, ayah bagi, pusaka tu hak kita, halal. Jangan petikai pula, orang dah bagi memang hak kita, pusaka. Rumah tu pusaka mak bagi tu, tu hak kita, halal rumah tu. Harta yang didapati daripada berniaga, berniaga kita kerja macam-macam lah, kerja berniaga makan ke, berniaga jual barang ke, berniaga apa saja pun, itu halal, yakin halal. Yang kelimanya, harta yang didapati daripada bercocok tanam. Tanamlah apa pun, di utara padi, di sini mungkin sawit, mungkin ada serai, semua tanamlah, buah-buahan, durian dah. Boleh. Harta yang didapati daripada zakat. Harta daripada zakat. Zakat ni orang bagilah, orang miskin. Ada orang kaya dapat zakat tak? Ada. Nabi bagi 5 pengecualian kepada orang kaya boleh terima zakat. Satu daripadanya mudah faham, amil. Amil ni kalau dia kaya pun, tapi sebab dia amil, dia ada usaha mengutip zakat, menguruskan duit zakat, mengedarkan, mengagihkan zakat, maka syariat bagi orang kaya sekalipun boleh amil. Itu jangan petikai, ambil orang kaya. Tak. Nabi sebut dalam hadis 5 golongan. Antaranya orang miskin yang diberi zakat. Contoh dia, zakat, dia dapat zakat kambing. Zakat ni bukan duit tuan-tuan. Ada zakat dia bagi dalam bentuk, orang berniaga ni dia bagi lori kan, dia bagi mesin. Kalau dia berniaga kuih tu, dia bagi mesin proses ataupun wrapping, apa-apalah. Kalau di Sungai Besar tu banyak projek-projek dia bagi. Dia tak bagi duit saja, ada one off duit, ada bagi mesin supaya dia keluar daripada miskin tu, supaya dia berniaga, keluar daripada kemiskinan dia. Jadi kalau dia dapat kambing, kemudian orang lain beli kambing dia, maknanya dia kaya lah, duit dia banyak, maka dia juga adalah pengecualian. Itu maksud harta yang didapati daripada zakat. Itu halal, jelas halal. Ataupun daripada sedekah, orang bagi sedekah. Sedekah apalah, tak kisahlah. Sedekah, kalau zaman Nabi, sahabat-sahabat yang muhajirin disantuni oleh golongan Ansar dengan sedekah-sedekah yang wakaf juga sebenarnya, rumah, tanaman dan sebagainya, bukan setakat dirham ataupun dinar.
Yang ke-8, harta yang didapati daripada pemberian hibah, dan juga daripada hadiah. Ini semua halal. Orang bagi hadiah halal, bagi sedekah halal, orang bagi hibah halal, pusaka halal, buruan halal. Kesemua ni yakin, dengan yakin benda tu halal. Adapun yang dimaksudkan dengan yang diketahui yakin haram, apa dia? Yang diketahui akan yakin haram, maknanya pasti dia haram, sepenuhnya dia haram. Apa dia? Antaranya kata pengarang kitab, babi haram, anjing haram, segala binatang yang haram dimakan haram, yakin haram. Bangkai haram. Harta yang didapati dengan jalan curi, yakin halalnya, haramnya. Harta yang didapati dengan jalan rampas, ambil hak orang, ni haram. Harta yang didapati dengan jalan riba, rasuah, haram. Arak haram, rasuah juga haram. Jelas makna yang halal itu jelas, dan yang haram itu adalah jelas. Lanjutan soalan, apa yang dimaksudkan dengan sesuatu itu disangka akan haramnya? Maknanya zon. Zon ni dia lebih cenderung kepada yakin, cuma tak 100%, tak jazam, dia sangka saja. Sesuatu itu disangka, yakni zon, akan haramnya adalah dengan jalan-jalan tertentu. Umpamanya adalah seperti harta pemerintah, yang pada kebiasaannya ghalibnya hartanya itu adalah daripada hasil yang zalim orang. Ada pemerintah, dia ambil hak rakyat dia, dia tekan rakyat dia, dia ambil hak rakyat dia. Apakah yang dimaksudkan dengan zon akan haramnya? Contoh dibagi ini adalah pemerintah yang secara ghalibnya, kebiasaannya hartanya itu didapati daripada hasil menzalimi orang. Baik, sebelum tu dia bagi pada ta'rif zalim dulu. Zalim tu apa dia? Apa tanda zalim? Tanda alamat zalim itu ialah seperti mencuri tadilah, ambil hak tadi, ataupun berjudi, ataupun merampas, ataupun aniaya harta orang, rasuah dan sebagainya. Itu zalim lah. Rasuah ni dinafikan hak orang kan. Dia bagi kat orang ni, patut kawan tu dapat, pasal dia bagi duit, bagi interest, bagi orang kata duit kopi kan. Jadi teraniaya lah kawan ni, dia ambil haknya secara zalim. Curi lagi lah, ambil hak orang tu zalim tu. Rampas pun begitu, judi pun adalah perkara-perkara zalim. Jadi kalau pemerintah melakukan kesemua perkara tu, zalim itu, maka apa hukumnya harta pemberian daripada pemerintah? Pemerintah bagi macam-macam kan. Kita tak pasti, kita hanya sangka saja. Secara ghalibnya kita kata pemerintah ni zalim lah, ambil hak orang. Kata Imam Ghazali bahawa menurut yang mu'tamad, final, pandangan di sisi Mufti Al-Madinah Al-Munawwarah, kata Imam Ghazali, nama dia Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Al-Qurdi Al-Madani. Apa kata Mufti Madinah? Bahawa pemberian pemerintah itu adalah halal, sama ada yang menerimanya itu orang kaya ataupun orang miskin. Apabila harta itu tidak diketahui dengan yakin akan haramnya dan dosanya, jika harta itu haram, adalah ditanggung oleh orang yang memberi. Maknanya tidak menjadi salah kepada kita menerima, tetapi yang memberi itu, kalau dia benar-benar melakukan perkara tersebut, maka dosa itu ditanggung oleh orang yang memberi. Jadi boleh tak kita terima hukum daripada ataupun pemberian daripada orang? Boleh tak? Pemerintah? Boleh. Sebab kita tak yakin dia buat benda tu, kita cuma sangka sahaja. Kita cuma sangka. Nanti kita tengok yang warak macam mana pula. Pandangan hukum warak macam mana. Ni hukum fiqah, dia sebut sebagai yajuz atau jawaz, hukum harus terima. Macam kerajaan bagi sekarang, dulu panggil BRIM kan, hari ni panggil apa? Jauh bunyi dia apa? Contoh dia, contoh bagi kan. Kita tak tahu, kita tak yakin pun duit tu datang mana, tetapi mungkin adalah sangka-sangka saja. Tapi harus kita terima, ambil lah orang bagi. Ambil orang bagi. Itu
Itu contoh kata, ataupun orang bagi pada kita, kita terima. Benda tu harus. Yalah kan waktu tu kan ada konflik kan berkaitan dengan berapa ratus bilion. Jadi benda tu kan bermain di fikiran rakyat. Kita cakap benda yang realistik lah kan. Lepas tu bagi pula pada orang dalam keadaan ada skandal contoh dia. Jadi benda tu dia bermain-main. Jadi boleh tak kita terima? Harus kita terima. Itu dari segi jawaz, harus. Adapun segi wara', itu perkara yang kedua kita bincangkan. Lepas tu bagilah. Orang bagi pun tak semua dapat kan. Sekarang ni macam-macam kategori. Ada B40, ada M40, ada T20. B40, M40, T20 tu dia adalah singkatan kepada populasi Malaysia kan. 100% rakyat Malaysia ni 40% orang susah, pendapatan sekian-sekian. 40% lagi orang pertengahan, pendapatan sekian-sekian. 20% lagi kata golongan kayangan ni adalah 20% kat Malaysia ni, bilioner, jutawan. Itulah masuk B40, M40, T20. Sekarang ni nak pergi haji pun serupa tu lah juga. Siapa yang M40 tak dapatlah subsidi, Allah sedih. Benda ni dibincangkan jugalah kan, tapi kita akur lah sebab itu adalah ijtihad orang yang berkaitan tabung haji dan sebagainya. Kita ikut je lah. Cuma ada juga yang kata kat saya pergi setengah surau, dia kata dia tua dah, saya tak buat rayuan Ustaz. Kalau saya buat rayuan saya kena bayar 33,000. Maknanya saya telah mengambil hak orang yang sepatutnya ambil yang pergi. Dia kata gitu. Pasal saya ada duit 33,000 maka rayuan saya diterima. Orang yang tak ada duit 30,000 tak dapat terima. Macam tu. Ada juga fikir macam tu. Kita tak bagi jawapan, kita tak tahu. Saya kata wallahu alam, saya tak tahu. Sebab yang kita tahu hak benda ni dibincangkan. Hukum dia bukan senang, hukum dia turun, jadi mesti ada, lagi-lagi tabung haji kan, mesti ada penasihat syariah dia kan. Kita kena sangka baik dululah. Adapun perbincangan tu terpulang orang nak kata, dia cakap macam tu kat saya tak mau buat rayuan. Pasal apa? Saya ada 33,000 pun nanti orang, saya ambil hak orang. Pasal saya ada duit, orang lain tak ada duit, tak dapat pergi. Saya telah mengambil giliran dia. Dia kata macam tu kat saya. Saya diam lah. Saya kata apa? Wallah, saya tak ada ilmu, saya tak ada tahu benda tu, saya tak terlibat dengan yang mengkaji benda tu. Jadi saya angkat tangan je lah. Wallahu alam. Jadi tadi itulah, kalau kita tak yakin, setakat kita sangka saja, harus kita terima. Okey, dari segi hukum jawaz, hukum harus. Soalan, apakah hukumnya harta pemberian orang? Adakah ditolak atau diperiksa terlebih dahulu atau diterima sahaja? Orang bagi kita duit ni waktu kita remaja dulu kan, ataupun anak-anak kita tengok ada pakcik tu datang rumah dia bagi duit raya. Pakcik ni datang mana tak tahu, dia bagi duit raya. Macam abang ni, dia jumpa anak-anak sini, anak bagi duit. Apakah kita terima duit tu ataupun kita kena periksa dulu, cek dulu siapa dia ni bagi duit ni, datang mana duit dia ni. Ni hukum tuan-tuan. Ada setengah mak-mak kata bila orang bagi jangan ambil kan? Bila orang bagi jangan ambil. Jadi apa hukum ni nak terima pemberian orang ni? Baik, jawapannya pandangan ulama yang terkenal Al-Imam Ghazali, bahawa apabila didapati pada zahirnya orang yang memberi itu adalah soleh, orang soleh, orang baik, orang baik bagi, tak kenal pun tapi dia soleh, dia orang baik, maka pemberiannya itu boleh diterima dan tidak lazim ia diperiksa. Tak payahlah, ambil saja, tak perlu untuk diperiksa, kerana perbuatan memeriksa itu boleh membawa kepada sangkaan-sangkaan yang tidak baik kepada orang Islam. Orang tu bagi, kita pula tanya lebih-lebih, awak duduk mana, awak kerja apa? Ataupun yang menyakitkan hati, dia dapat tahu kita bertanya pada pihak yang ketiga. Hak ni kitab sebut, kita tanya orang lain, tiba-tiba dia dapat tahu orang tanya tentang diri dia pada orang lain, seolah-olah maka dia akan kecil hati tak? Kecil hatilah. Kawan tu suka bersedekah, suka bagi orang, tetapi kita ni ada sanksi dekat dia, lalu kita bertanya orang lain, dia ni siapa? Dia ni kerja apa? Rajin sangat bagi duit. Kita tak rajin bagi.
tapi dia orang baik, dia orang soleh, maka hukumnya harus ambil. Dan tidak lazim untuk kita periksa. Faham tak tu? Ni bagi orang soleh lah. Kalau orang soleh bagi, jangan tanya lebih-lebih lah, 5 saja, sebab dia orang baik. Kerana dia akan bawa kepada sangkaan-sangkaan tak baik lah kepada orang Islam. Dan sangkaan yang sedemikian adalah ditegah oleh syarak. Syarak apa tadi? Hukum Allah. Agama kata tak boleh. Sangkaan-sangkaan ni ditegah dalam agama. Dan Allah kata juga dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, inna ba'dadh-dhanni ithmun. Ni dalil kepada kita jangan berprasangka kepada orang. Sebahagian daripada sangkaan itu adalah ismun, dosa. Sangka-sangka ni dosa. Bila orang soleh bagi, ambil saja, bagi. Jelas ni hukum menerima pemberian orang. Kalau orang tu soleh, maka tidak lazim kita tak payah tanya banyak lah, tak periksa. Dia akan membawa kepada sangkaan-sangkaan yang boleh bawa kepada dosa. Baik. Perkara yang ke-10, hukum syarak dan hukum wara'. Ni dia akan elaborate lagi. Tadi tu asas saja, hukum asal dia harus. Hukum syarak dan hukum wara'. Hukum syarak ni hukum Tuhan, hukum Allah. Hukum fiqh. Halal, haram ke, wajib ke, sunat ke, dan sebagainya. Harus ke, makruh ke, hukum yang 5 lah. Ni hukum syarak, hukum Allah. Dan hukum wara'. Wara' lain pula. Wara' ni dia bukan dia pakai baju lusuh, dia jalan tunduk, itu bukan wara'. Itu bukan ta'rif, bukan definisi wara'. Wara' bukan tu. Itu ciri-ciri mungkin, tetapi tak juga bawa ke situ. Orang yang pakai segak elok semua, kemas cantik wangi, itu pun wara' juga. Wara' ni apa dia? Lagi kita masuk balik hukum syarak dulu. Lanjutan soalan. Hukum syarak itu dari segi harusnya terbahagi kepada berapa? Soalan. Ia terbahagi kepada 2. Yang pertama hukum harus, yakni jawaz, harus, hukum harus. Yang keduanya hukum afdal. Beza tak harus dengan afdal? Afdal ni makna dia apa? Kita kata afdal lah kalau kamu yang pergi dulu. Afdal apa dia? Afdal lah awak jadi imam. Afdal apa dia? Yang terutama, yang lebih utama, kan? Apa yang dimaksudkan dengan hukum jawaz, iaitu harus? Hukum jawaz yakni harus itu dinamakan hukum syarak yang zahir, iaitu kebanyakan amalan yang dibuat oleh ahli ilmu fiqh, ulama fiqh, fuqaha. Hukum harus. Ini ulama fiqh sebut hukum harus. Manakala maksud kepada afdal, yakni yang utama, afdal maknanya yang utama ialah amalan yang dibuat oleh ahli tasawuf. Ahli tasawuf ni dia akan banyak pilih kepada berhati-hati, ihtiyat. Dia asal dia ihtiyat. Ihtiyat ni berhati-hati. Ihtiyat dan wara' tu dia sangat rapat maksud dia. Sangat rapat. Ihtiyat ni apa dah? Kita tengok pandangan Ibn Hazim. Pertama sekali, ihtiyat ni sangat berkait rapat dengan wara'. Ihtiyat di sisi pandangan Ibn Hazim ialah tidak mengharamkan sesuatu apa yang tidak diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ni berhati-hati. Orang yang ihtiyat ni dia tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah tidak haramkan. Tak boleh. Benda tu halal, tiba-tiba kata haram, tak boleh. Dia tidak akan mengharamkan sesuatu yang Allah tak haramkan. Dan tidak menghalalkan sesuatu melainkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala. Dia tengok dulu, kalau Allah menghalalkan benda tu, maka dia akan halalkan. Dia tidak akan menghalalkan sesuatu yang Allah tak halalkan. Jelas Itu ihtiyat. Ataupun di sisi pandangan Al-Jurjani, ihtiyat ialah menjaga diri daripada terjatuh dalam perkara yang haram dan berdosa. Jaga-jaga, waspada daripada terjatuh dan terjebak dengan perkara haram dan dosa. Itu berhati-hati. Itu ihtiyat. Faham tak? Itu maksud berhati-hati. Ataupun kata-kata ihtiyat ini dia berkait rapat dengan kaedah fiqh. Dalam kawaid fiqhiyah ni dia ada banyak.
4 dalil yang disepakati, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma', Qiyas, dan lebihnya lebih kurang 24, 25 adalah tidak disepakati. Itu antara yang kita tengok lagi, ada kaedah-kaedah fiqh yang menentukan hukum. Antaranya yang disebutkan sebagai sad al-zari'ah atau sidah zara'i tu. Itu maknanya kita menutup jalan-jalan yang membawa kepada perkara haram. Itu wara' lah tu, hampir kepada wara', ihtiyat. Ataupun al-khuruj min khilafil aula, keluar daripada khilaf, itu lebih jalan selamat. Okay. Kita tak ada khilaf ada, jadi kita keluar daripada khilaf itu adalah lebih selamat, lebih utama. Ataupun wara', menjauhkan diri daripada perkara syubhah kerana takut kepada perkara yang haram. Wara' dia lebih lagi, dia bukan setakat nak elak diri daripada jatuh haram, tetapi elakkan diri daripada perkara syubhah, perkara yang disebut dalam ayat nanti, hadis Nabi SAW, perkara antara halal dan yang haram, dan di antaranya adalah mutasyabihat. Ada perkara yang syubhah, yang samar-samar, yang tak sure, yang tak pasti. Tu kalau wara' dia akan tinggalkan tu. Yang dia tak pasti dia tinggalkan. Bukan saja yang haram, yang tak pasti tu. Baik. Sampai mana tadi? Okey, baik. Apa pandangan Imam Ghazali dalam perkara hukum syarak, iaitu zahir dan hukum wara'? Imam Ghazali kata apa? Dalam membicarakan halal dan haram, ia terbahagi kepada 2 perkara. Yang pertama hukum syarak dan zahirnya, yang kedua hukum wara' dan hakikatnya. Hukum wara' di sisi ahli tasawuf, dan hukum syarak iaitu antaranya jawaz yang dibuat oleh ahli fiqh, ilmu fiqh. Hukum syarak ialah hukum yang membolehkan supaya diterima apa yang diberikan oleh orang lain, pada zahirnya soleh, dengan tidak payah ditanya, tidak payah dipersoalkan mengenai halal haramnya, kecuali jika diyakini bahawa harta yang diberikan itu adalah harta rampasan atau nyata haramnya. Itu hukum syarak. Maknanya harus terimalah, tak perlu kita periksa sangat sampai ke peringkat batin, sampai peringkat orang yang mendalam sangat. Lagi-lagi kalau dibagi oleh orang yang soleh, maka harta itu adalah harus kita ambil. Melainkan kalau kita yakin bahawa orang yang bagi itu daripada punca yang yakin haram, dia ambil hak orang, sungguh-sungguh dia buat, dia ambil, lepas tu dia bagi ke orang, ini tak boleh ambil, hukumnya adalah hak haram. Itu hukum syarak. Adapun hukum wara', hukum yang melarang supaya diterima sesuatu yang diberikan oleh seseorang sehingga ia diperiksa dengan bersungguh-sungguh dan diteliti dengan sehalus-halusnya, dan didapati bahawa ia bukanlah harta syubhah dalam perkara, dalam segala seginya. Dalam keadaan itu ia boleh diterima, tetapi jika bukan demikian halnya, maka harta itu jangan diterima dan hendaklah dikembalikan. Ini wara' lebih lah. Dia kena pastikan benda ni bukan syubhah, dia bukan haram saja, syubhah pun tidak, barulah dia boleh ambil. Sekiranya dia samar-samar, dia tak yakin, maka dia pulangkan. Tapi pulang pun dengan cara yang baik, tolak pun dengan cara yang baik. Jangan sakiti orang, jangan, itu dia punya syarat. Walaupun kita nampak dia agak berlawanan sedikit dengan hukum fiqah tadi, tetapi dia tetap mengekalkan adabnya, hukumnya, dengan cara yang elok lah tolak. Ni kena belajar lagi cara kita nak tolak pemberian orang. Macam mana kita nak tolak tanpa orang tu terasa hati. Sebab dia bukan nak tengok benda tu haram, dia kena pastikan syubhah pun tidak. Maknanya dia kena selidik, dia kena tanya sungguh, dia kena pastikan. Sebab tu ada kisah yang masyhur dulu kan, seorang yang jalan-jalan, lepas tu di sungai nampak apple kan, kemudian cari apple tu, jadi nasyid kan lagu kan. Kemudian dia termakan apple tu, kemudian tersedar, dia cari siapa pemilik apple tu, cari-cari jumpalah satu orang tua. Dia minta maaf, orang tua tu kata syaratnya kau kena kahwin dengan anak perempuan aku, dia ni pekak, dia ni buta. Lalu kerana dia sangat menginginkan kemaafan, lalu dia pun kahwinlah. Lalu adalah yang petikaikan cerita ni kan, banyak bercanggah. Pertama sekali, benda yang jatuh dalam sungai yang mengalir adalah harus kita makan, taklah haram. Dan kemudian bila kita nak berkahwin,
agama sunnahkan kita supaya kita kita panggil khitbah. Dalam merisik tu ada tunang, mana kita boleh tengok pada muka dan tapak tangan. Mana kena tengok dulu calon kita. Itu hukum syarak. Tapi dalam cerita ni dia lebih kepada maksud wara sebenarnya. Seri teladannya adalah wara. Bukan dia tak tahu hukum, cuma dia selidik lah benda tu. Dia selidik. Itu kisah para wali. Tuan-tuan kena sangka baik sungguh dalam cerita sampai kita. Walaupun ada perbahasan tu, kita terima dengan lapang dada lah. Cumanya kalau nak balik pada kitab kita ni, maksud di sini iaitu dari segi hakikatnya warak. Sebab tu ada cerita-cerita yang menceritakan tentang perkara tersebut. Nak azan? Silakan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita habiskan tajuk ni lah ya, iaitu pada perkara warak. Lanjutan soalan. Berdasarkan pandangan Imam Ghazali itu, Imam Ghazali berpandangan tentang warak tadi bagaimana ya? Bagaimanakah sikap orang yang warak dalam menghadapi pemberian orang? Jadi kalau kita memilih jalan untuk warak, maknanya ihtiyat, berhati-hati dengan perkara syubhah untuk bimbang jatuh daripada perkara haram ni, kata Imam Ghazali, hasil dari pendapatannya ataupun pendapatnya, Imam Ghazali sendiri menghuraikan kedudukannya seperti berikut. Pertama sekali dia ada 4 keadaan, situasi. Yang pertama, wajib ke atas orang yang warak untuk memeriksa akan sesuatu yang diberikan kepadanya oleh orang yang tidak diketahui akan hal mereka, tak kenal. Bila dia bagi benda tu, pemberian dia tu, maka kata Imam Ghazali, wajib ke atas dia periksa dulu akan hal orang tu, kenal dulu siapa yang bagi tu. Jika nyata sesuatu itu halal, maka ambillah, terimalah. Ini kena periksa jugalah. Okay. Situasi yang kedua, jika tidak nyata sesuatu itu halal, maka pemberian itu ditolak. Bila dah periksa dan dia nyata sumbernya tidak halal, maka pemberian itu ditolak. Jika tidak nyata, jika tidak nyata sesuatu itu halal, maka tak sure benda itu halal, maka pemberian itu ditolak. Dia tak pasti. Tidak diambil dengan cara yang baik dan lemah lembut. Itu syarat dia. Maknanya tak ambil, tapi dengan cara yang baik dan cara berakhlak lah, lemah lembut. Dengan syarat penolakan itu tidak menyakitkan hati orang yang memberi. Jangan sampai orang yang nak bagi tu, kita selidik, kita tak nyata halal je, bukan kata benda tu haram, cuma tak pasti haram je, maka kita tolak cara baik, cara yang lembut, cara yang tidak menyakitkan hati orang yang bagi tu. Ini akhlak lah, ini akhlak kita. Atau yang ketiga, orang yang memberi itu yang tidak diketahui akan halnya tidak harus diperiksa kerana sebab-sebab berikut. Ataupun orang yang bagi itu kita tak kenal dia, tak tahu dia kerja apa, datang mana sumber pendapatan dia, maka tidaklah harus diperiksa kerana sebab berikut. Pertama, jika diperiksa, maka ia boleh menyakitkan hati, dan perbuatan itu hukum syaraknya adalah haram. Perbuatan menyakitkan hati orang, hukumnya haram. Jadi tak perlu periksa lah kalau dia boleh menyebabkan perbuatan itu menyakitkan hati. Ataupun jika halnya ditanya kepada orang lain dan sampai pula ke pengetahuannya, maka bertambah-tambahlah sakit hatinya dan perbuatan itu adalah haram. Tadi kita sebut kan, kita tak mau tanya dia, kita tanya orang lain, dan dia dapat tahu kita tanya orang lain tentang diri dia, maka bertambahlah sakit hati kawan tu. Kenapa tak tanya aku sendiri, aku boleh jawab. Tanya orang buat apa? Kita selalu macam tu kan. Bukan kita boleh tanya elok-elok, abang duduk mana, kerja mana, boleh tanya kan. Tapi dia pergi tanya orang lain. Dia ada contoh macam adik-beradik ada 6 orang. Adik perempuan dia seorang tu, lain semua kahwin, adik perempuan tu tak kahwin lagi. Tiba-tiba ada calon.
Abang-abang ipar ni mula baik peranan kan. Kau pergi tengok sikit dia ni, bakal adik ipar kita ni kerja apa ni kan. Dia pergi selidik sana selidik sini. Lagi kalau freelance, macam-macam kerja kan. Kerja dengan macam-macam lah. Kerja politik, ada kerja macam-macam. Jadi selidik punya selidik dia tak tahu tak apalah. Tapi ni contoh lah, mana selidik tu berlaku lah. Selidik kalau dia dapat tahu daripada orang lain, orang tanya pada orang lain, maka perbuatan itu bertambahlah sakit hatinya dan perbuatan itu adalah haram. Jangan buat. Jika yang ketiganya, jika pemberiannya ditolak dengan tidak diperiksa, maka ia boleh menyakitkan hati dan membawa kepada sangkaan-sangkaan liar hatinya, dan perkara itu adalah haram. Tolak bulat-bulat, tolak mentah-mentah, tak periksa pun, pasal tak kenal je, tak diketahui halnya, maka kita tak terima tanpa diperiksa, maka benda itu menyebabkan sakit hati. Maka perkara itu juga adalah haram. Ini Imam Ghazali sebut dia huraikan, dia perincikan maksud kepada menolak dengan pemberian orang yang tidak diketahui dengan hukum wara'. Sebab apa sebenarnya? Lagi kita tolak, lagi jaga hati orang, itu sebaik-baik wara'. Di hujung kitab ni dia akan sebut di hujung ni nanti. Rupanya jika sekiranya pemberiannya itu tidak dapat ditolak dengan cara baik dan lemah lembut, kerana kalau ditolak ia boleh menyakitkan hatinya, maka janganlah ia ditolak, bahkan lazim ia diambil dan halal pemberian itu untuk dimakan kerana menyukakan hati orang Islam. Sampai peringkat tu. Sebab memelihara orang Islam itu lebih utama daripada kesakitan, adalah terlebih baik bagi orang yang wara' itu daripada tidak mahu mengambil pemberian yang sedemikian rupa. Akhirnya balik kepada akhlak, pada adab, jaga hati orang. Jangan kita sakit hati orang, jangan kita kecilkan hati orang. Itu adalah sebaik-baik pendekatan kita, dan juga itulah sebaik-baik bagi tindakan orang yang wara'. Bila syarat dia apa? Cerita tentang terima pemberian daripada orang yang kita tidak ketahui. Tapi kalau kita dah tahu orang tu orang baik, maka hukumnya harus ambil ya. Jangan tanya banyak-banyak. Kecil hati orang tu nanti. Macam kau je lah malaikat kan, aku mulalah. Itu perkataan tu akan keluar lah lepas tu. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti setakat ni. Nanti insya-Allah masih lagi perkara syubhah. Perkara yang ke-11 muka surat 27, insya-Allah kuliah akan datang sempat kot. Ramadan dah bulan depan. Bulan 2 dah, tak sempat lah. Bulan depan tak sempat. Sempat sekali lagi insya-Allah. Kita habislah bab syubhah ni. Wallahu a'lam. Pasti banyak kekurangan dalam penyampaian, saya mohon ampun dan maaf. Aku li qauli hadza. Cerita durian lagi. Contohnya kalau duit itu daripada tikam lumpur. Allah Allah. Jelas haram tak? Kita, tapi duit itu daripada duit itulah. Yakin haramnya? Tapi setengah dia bagi tahu perbuatan dia itu memang dah salah, tapi yang duit itu dah haram dia kan. Jadi dia itu pun untuk kita makan tak boleh, haram. Dia boleh disalurkan kepada perkara-perkara yang bersifat umum, bina jalan, buat tandas. Dia bayar hutang kita tu daripada duit tu. Tapi bila dia tanya tu, dia cakap memang perbuatan dia tu dah salah dah, memang haram lah perbuatan dia, tapi duit yang dia bagi tu dia cakap dah haram kita ambil sebab dia bayar hutang ke kita. Dia bayar hutang kita guna duit loteri, duit judi. Yakin tak duit tu haram? Tadi kita bincang awal dia soal dia yakin atau sangka. Kalau kita yakin sumbernya haram, maka wajib ditolak pemberian yang haram. Pasal kita hati-hati nak masuk dalam perut ni, kita basuh balik bab perut kita. Sumber yang haram. Tadi dia sebut, dia senaraikan yang halal buruan, daripada hutan sekian-sekian, sedekah, hibah. Yang nyata jelas haram pada dia berjudi, satu kan, masuk kan. Itu semua sumber-sumber yang nyata haram. Tolaklah pemberian tu. Cara yang elok nasihat dia, haram judi tu. Senang pula bayar hutang pakai judi. Wallahualam. Boleh rujuk ustaz lain insya-Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Izinkan ku bertanya